Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Hari ini hari Ahad, hari hujung minggu. So insyaAllah kita akan berhadapan dengan minggu yang lebih produktif bermula esok. So tadi saya live di The Parent Story, jadi saya teruskan dengan live harian saya. So live harian saya sebenarnya lebih kepada saya ni adalah sebenarnya saya ni adalah introvert, jadi saya selalu fikir apa cara untuk saya overcome perkara ini ialah dengan cuba berani berani menyahut cabaran untuk membuat live setiap hari dan insyaAllah hampir konsisten, kecuali jika ada hari yang terlalu penuh ataupun padat, saya mungkin tak dapat nak fokus kepada siri live. Tapi bila saya dah melaluinya, kalau saya boleh recall daripada bulan 2 tak silap saya buat live secara harian ni, jadi saya dah nampak apa yang sebenarnya saya boleh dan mampu kongsikan dengan penonton ataupun pendengar. So technically sebab my profession is menjaga wanita dalam pantang. So kita tak adalah nak fikir nak jual package dan sebagainya. Jadi adalah lebih baik saya kongsikan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kelahiran. Sebab subjek kelahiran ni memang adalah subjek yang saya sangat minat. Okay, saya sangat minat. Jadi saya fikir ada banyak sebenarnya topik-topik ataupun perkara yang boleh bakal ibu pelajari, yang mana zaman-zaman saya hamil dulu kita memang tak dapat information ni. Information ini dulu tidak di hujung jari. Information seperti maklumat parenting dan juga birth ni selalunya di buku ataupun dekat buku-buku dan juga dekat seminar-seminar. Tapi alhamdulillah sekarang zaman dah berubah, jadi banyak boleh diperolehi hanya di hujung jari. Tapi kadang-kadang kita tak peka dan kita tak seek knowledge. So why not saya yang feed that knowledge, just as long as we have some information. Sebab selalunya kita kaitkan dengan maklumat ni untuk kita membuat keputusan. Right? So hari ni alhamdulillah saya nak kongsi tentang penjagaan bayi baru lahir. So as usual, kalau saya cerita dari pengalaman, so mungkin tak sama dengan pengalaman orang lain sebab kita kena iktiraf masing-masing. Tetapi yang saya suka kongsi adalah artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang saya rasa sangat memberi manfaat dan kadang-kadang kita tak sedar pun tentang ini. So why not kita berkongsi ilmu. So hari ini nak kongsi tentang penjagaan bayi baru lahir. So saya kongsi sekejap ya. Okay, so saya nak check nampak ke tak dekat skrin. Baik. Okay, so tentang kelahiran ni saya jumpa daripada portal My Health. So I suka portal ni sebab dia adalah portal rasmi daripada Kementerian Kesihatan kita. So why not kita baca sedikitlah tentang kelahiran. Okay, so kelahiran apa definisinya ialah kelahiran anak atau bersalin adalah proses pada akhir kehamilan, iaitu janin keluar dari rahim ibu, dan kebanyakan wanita yang berpotensi untuk hamil adalah wanita yang sihat. So mereka dijangka dapat mengandung dan bersalin tanpa komplikasi serta melahirkan bayi yang sihat. Jangka masa bersalin berbeza-beza antara individu. Wanita yang hamil kali pertama mungkin mengambil masa 13 jam untuk bersalin berbanding dengan jangka masa 8 jam untuk wanita yang pernah bersalin. Proses kelahiran manusia adalah lebih sukar dan menyakitkan berbanding haiwan. Ini kerana secara relatifnya bentuk tulang pinggul ibu dan rangka kepala janin yang lebih besar. So kini terdapat banyak kaedah untuk mengurangkan rasa sakit bersalin. Okay, so proses kelahiran boleh dibahagi kepada 3 peringkat. Fasa pertama, kedua dan ketiga. So ini merupakan gambar rajah lah. Saya tahu dia tidak mungkin nampak jelas tapi nak menunjukkan pandangan sisi seorang wanita hamil, okay, bahagian rahim atas, bahagian rahim bawah dan pangkal rahim ataupun cervix. Okay, so ini melalui proses kelahiran dan akhirnya tali pusat bayi dipotong. Okay, so fasa pertama kelahiran bermula dengan fasa pertama. Okay, so rahim akan mengecut setiap 10 ke 30 minit pada mulanya dan pengecutan berlaku untuk jangka masa 40 saat. Yang ini kita panggil contraction tu. Kadang-kadang contraction tu masih mild. Okay, so kadar pengecutan rahim akan meningkat perlahan setiap 2 minit. Okay, so as the baby movement tu dia start ke bawah, so orang kata
dia punya keberangkalan tu lagi cepat. Setiap 2 minit. Okay? Dan setiap kali rahim mengecut, pangkal rahim akan membuka sehingga mencapai 10 cm ataupun 4 inci. Yang itu adalah dikatakan diameter bayi, kepala bayi tu. Okay, so apa yang terjadi ialah bila berlaku proses pengucutan rahim tu, bila dia melalui proses pengucutan rahim tu, so setiap kali dia melalui pengucutan rahim tu, setiap kali tu juga bayi bergerak lagi ke bawah. So melalui pengucutan, bayi bergerak ke bawah. Okay, so biasanya pangkal rahim diselaputi lapisan mucus yang menolong mencegah jangkitan. Lapisan tersebut akan dikeluarkan sebelum proses kelahiran bermula. Saya ada cerita tentang lapisan dan juga diikuti dengan pecahnya selaput air ketuban. Okay, so ini memang berlakulah. Alright. So fasa kedua apa dia? Okay, bayi dan janin dikeluarkan dari rahim melalui vagina. Ia berlaku apabila otot rahim dan abdomen mengecut dengan kuat. Biasanya kepala bayi dilahirkan dulu. Sekiranya bayi berkedudukan songsang, bahagian punggungnya akan dikeluarkan dulu. Dalam keadaan ini, kaki bayi terlipat ke atas. Kini bagi ibu yang kali pertama hamil, selalunya bayi akan dikeluarkan melalui pembedahan cesarean. Selepas dilahirkan, tali pusat bayi yang menghubungkan bayi kepada uri akan dikapit dan dipotong. Okay, so itu fasa kedua. Dan fasa ketiga berlaku lebih kurang suku ke setengah jam selepas bayi dilahirkan, uri akan dikeluarkan. So uri bersambung kepada bayi melalui tali pusat yang terdiri daripada saluran darah dan tisu kolektif. So kita akan rasa lalu macam mana uri tu keluar. Okay, interesting. Saya bila saya recall balik, interesting benda tu. Dalam pada keadaan sakit dan tak berapa sedar sebab dibius, kita dapat rasa ada uri keluar daripada saluran peranakan kita. Okay, so ringkasan kelahiran ini yang ditunjukkan. Fasa pertama macam mana baby engage ke bawah. So setiap kali berlaku pengecutan ataupun contraction, so rahim tu push the baby untuk progress lagi ke bawah. Okay, so kemudian kita akan nampak macam memang betul-betul dah bukaan yang cukup untuk bayi tu melalui saluran peranakan tu. Okay, so ni fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Okay, so saya cuma berfikir macam ni. Saya cuma berfikir kita mungkin menganggap kelahiran ni satu perkara biasa, tetapi sebenarnya sangat ramai wanita yang masih belum dapat merasa lagi kelahiran. So untuk kita, setiap kali kita dapat hamil tu, sebenarnya kita sepatutnya orang kata bersyukur kerana masih diberikan keupayaan untuk hamil, sebab terlalu ramai wanita yang ingin hamil tetapi masih tidak mendapat peluang itu. Okay, so kadang-kala komplikasi boleh berlaku semasa kelahiran dan memerlukan intervention seperti penggunaan vacuum, forceps dan pembedahan. Sekiranya kelahiran berlaku pada remaja yang kurang 14 tahun, komplikasi boleh berlaku dan kelahiran mungkin tersekat akibat tulang pinggul yang sempit dan tidak berkembang sepenuhnya. So ini boleh menyebabkan kematian ibu dan anak serta kecederaan kepada organ-organ di sekitar bahagian pelvis. Okay, so itu fakta tentang kelahiran. So saya nak kongsi satu lagi yang saya jumpa, iaitu tentang persediaan. So kita nak baca sikit. Okay. Right. So ini juga daripada portal My Health. Saya ambil sebagai satu artikel lah. Okay. Right. So ni lah penjagaan bayi baru lahir. Okay, so sangat penting untuk bakal ibu dan bapa lalu. So aktiviti harian akan menjadi sibuk selepas kelahiran bayi. Penjagaan bayi yang baru lahir mungkin dilihat terhad kepada penyusuan, mandi, tukar lampin dan memujuk. Namun begitu, terdapat penjagaan lain yang diperlukan oleh bayi selain daripada penjagaan asas. So antaranya ialah penjagaan kulit bayi, memahami tangisan bayi dan membantu dalam perkembangan dan pembesaran bayi. Okay, untuk penyusuan bayi, apa yang parents kena tahu? Okay, yang pertama, susu ibu merupakan makanan yang paling sesuai dan paling berkhasiat kepada semua bayi. Okay, penyusuan susu ibu memberikan faedah dari segi fizikal dan emosi kepada ibu dan bayi. Penyusuan susu ibu bagi 6 bulan pertama adalah sangat digalakkan. Ini kerana bayi pada 6 bulan pertama memang tak makan apa-apa lagi. So the best ialah mendapatkan susu ibu. Okay, menyusui bayi mengikut permintaan. Lebih kurang 8 ke 12 kali sehari. So biasanya selepas 2-3 bulan bayi akan selesa dengan penyusuan sebanyak 6 ke
8 kali sehari. Mengikut cara bayi menyusu. So seperti adalah mengikuti cara bayi menyusu, so seperti adalah teknik-teknik untuk latching dan sebagainya. So mengetahui bila bayi anda kenyang. Apabila bayi berhenti menghisap, menutup mulut atau mengalih mulutnya dari puting, dia mungkin kekenyangan atau berehat sebentar. Cuba sendawakan bayi dan tunggu sebentar sehingga sebelum menyusukan sekali lagi. Sekiranya bayi kenyang, bayi akan mengelak daripada disusukan. Memang comel masa ni. Dan ada juga bayi yang nakal, dia akan gigit puting ibu tu sebelum dia paling. So ibu kena tahan sikit lah rasa sakit tu. Memang kadang-kadang rasa tak tahan juga, tapi apa bayi tahu kan, dia sebab kadang-kadang dia pun dah dalam sedar tak sedar, mungkin dia dah tertidur kan sewaktu tu. So menyusu dengan mencukupi, ibu bapa sentiasa risau sama ada bayi mereka menyusu dengan mencukupi atau tidak. Beberapa panduan berikut mungkin dapat membantu. Pastikan kepuasan bayi antara masa penyusuan, kesedaran bayi, itu bayi sedar atau tidak, kesihatan kulit dan peningkatan berat badan. Bayi anda mungkin tidak menyusu dengan secukupnya. Sekiranya dia kurang buang air besar atau kecil dan lampin perlu ditukar kurang daripada 6 hingga 8 kali sehari. Atau disentiasa tidur sepanjang masa. So jika anda mengesyaki yang bayi anda mungkin tidak menyusu dengan cukup, perlu bawa berjumpa doktor. Apabila bayi sentiasa menangis, so lapar perlukan, bayi nangis ni kenapa? Lapar perlukan ditukar lampin, perlu disendawakan, letih, perlu didodoi, hendak menukar kedudukan, berasa tidak selesa. Kadang-kadang bayi juga dia ada rasa takut, rasa fear, rasa bimbang, rasa risau, rasa diabaikan, rasa ditinggalkan. So dia ada rasa tu. So anda mungkin berasa tertekan sekiranya bayi anda menangis secara berterusan tanpa henti. Namun anda mesti cuba terus tenang sepanjang masa dan jangan menggoncang bayi kerana ini menyebabkan kecederaan yang serius. So saya pernah melalui ini sebab saya tak ada ilmu tu, tapi dia tidak membantu. Jadi apa yang sebenarnya ialah kita sentiasa bertukar-tukar posisi dan kendong bayi kita, sebab dia akan rasa selamat dengan ibu. So bayi dilahirkan terlalu awal. Kadang-kadang bayi akan dilahirkan lebih awal yang dijangkakan atas sebab-sebab tertentu. Jadi bayi tak cukup bulan mempunyai keperluan khas. Sekiranya bayi dilahirkan terlalu awal, bayi perlu diberikan penjagaan di unit penjagaan khas. Antara masalah adalah masalah pernafasan, bantuan untuk mengekalkan suhu badan, masalah penyusuan, mendapat jangkitan, berhenti bernafas, pendarahan dalam otak, terutamanya bayi yang dilahirkan sebelum minggu ke-34. Komplikasi jangka masa panjang adalah masalah pendengaran dan penglihatan dan kelewatan perkembangan ataupun kelemahan dalam pembelajaran. So kemudian bagaimana pula dengan penjagaan kulit? So bayi mungkin ada keadaan-keadaan berikut. Infantile seborrheic dermatitis ataupun cradle cap, ataupun tumpukan sisik di kulit kepala. Ini memang selalu berlaku. Kalau saya boleh recall ke semua anak-anak saya memang mengalami ini. Walaupun tidak serius, ia boleh mengakibatkan kerak yang keras dan sisik putih atau kuning. So cradle cap akan hilang sendirinya, namun mencuci kepala bayi setiap hari boleh membantu. Tetapi kadang-kadang dia pun boleh jadi macam sensitif kan, dan boleh sampai berbau. Jadi memang kena pandai jaga kalau bayi ada cradle cap. So kita boleh jumpa dengan doktor jika masalah ini serius. Diaper rash ataupun ruam lampin. Kerana lampin dibiarkan basah agak lama. So ia dirawat dengan memberikan pengudaran pada bahagian bawah bayi. Pastikan bahagian bawah bayi bersih dan kering untuk mengelakkan daripada diaper rash. Sekiranya sekiranya berlarutan, kena jumpa dengan doktor. So one thing yang I notice, parents, mereka menggunakan wipes, baby wipes untuk menukar ni. Bagi saya, kalau betul-betul diyakini bersih tak apa, tapi I lagi suka kalau dialihkan dengan air. Dia alihkan dengan air kalau kita kat rumah ke atau tempat yang kita selesa lah, kita boleh dapat air, kita alihkan dengan air kerana kadang-kadang kalau kita tak cuci dengan betul, mungkin najis tu tak dibersihkan dengan betul. Satu pun boleh mengakibatkan juga bayi tak selesa dan juga ruam. So Miliaria crystallina ataupun milia iaitu benjolan kecil berwarna putih di bahagian hujung, bahagian hidung, dagu dan pipi. So kebanyakan bayi lahir mempunyai milia. Ini terjadi apabila cebisan kulit yang sangat kecil tersangkut dalam kantung yang kecil berdekatan dengan permukaan kulit bayi. Tapi kebanyakan milia berhilang dengan sendiri. Memang kita nampak macam cute kan, dia putih-putih tu kan, tumpuk-tumpuk tu.
Jangkitan yeast adalah ruam berwarna merah terang pada bahagian bawah bayi atau bahagian lain yang bersentuhan dengan kulit. So jangkitan yeast disebabkan oleh mikroorganisme yang terdapat di persekitaran yang panas dan lembap. Ia biasanya dirawat dengan krim anti kulat. So itu saya selalu pesan ya, kalau boleh ya, ibu bapa yang ada bayi kecil jangan diberikan kepada pelawat, pada orang yang datang visit kita tu, bagi orang tu pegang kita ke apa ke. So if not necessary, tak perlu pegang bayi tu, sebab kita tak tahu persekitaran mereka dari mana dan tiba-tiba datang dah pegang bayi kan, boleh membawa macam-macam benda. So saya memang, bagi saya, ibu bapa perlu overprotective, jadi tak perlu nak bagi bayi kita dipegang oleh orang luar. Lebih-lebih lagi orang luar tu akan cium dia, akan cium bayi dan bercakap, jadi bernafas tu pun pergi kat bayi. So I rasa tu satu, saya rasa macam overprotective lah kat situ. Okay, so saya tak setuju kalau orang luar pegang bayi, cium bayi, gomol-gomol bayi. Saya memang tak suka. Okay, sebab kita takut benda-benda ni lah, jangkitan, sentuhan dan sebagainya ni, a lot of things. Kesian bayi tu, right? So oral thrush merupakan satu lagi masalah yang sering terdapat di mulut bayi. Lapisan putih yang biasanya dilihat di bawah lidah, pipi dan langit merupakan jangkitan oleh kulat Candida albicans. So jika berlaku ini, bawa jumpa dengan doktor untuk rawatan. Okay, bayi ni memang sangat sensitif. Saya tak setujulah kalau kita pegang bayi ataupun cium bayi, bukan bayi kita lah ya. Okay, so kalau boleh kita bagilah perlindungan yang sepatutnya kepada bayi tu. So mengurut bayi, okay, sejak beberapa tahun yang lalu terdapat banyak kajian tentang bidang mengurut bayi. Okay, kalau kita yang tua ni suka diurut, bayi apatah lagi. Bayi sangat-sangat, okay, sangat-sangat suka momen ini. So mengurut bayi menggunakan sentuhan, mengurut refleksologi bagi mempromosi kesihatan bayi. Mengurut bayi meningkatkan perkembangan bayi termasuk otak, fizikal, emosi, mental dan perkembangan sosial. Ada terdapat bukti bahawa sentuhan kasih sayang dapat membantu bayi membesar dan berkembang. Bayi yang diurut kerap kali oleh ibu bapanya biasanya kurang menangis berbanding dengan bayi yang tidak diurut. Ia mungkin berkaitan dengan fakta di mana bayi akan tidur dengan lebih lama dan menghasilkan kurang hormon tekanan berbanding dengan bayi yang tidak diurut. Selain itu, terdapat peningkatan dalam fungsi sistem pencernaan. Memandangkan terdapat begitu banyak faedah mengurut, ibu bapa kepada bayi yang tidak cukup bulan digalakkan mengurut bayi mereka untuk membantu tumbesaran dan perkembangan bayi. Sentuhan yang lembut dan penuh kasih sayang dapat meningkatkan ikatan anda dengan bayi anda melalui komunikasi secara positif dan pemeliharaan hubungan. Bercakap atau menyanyi kepada bayi semasa mengurut dapat membantu bayi untuk mempelajari bahasa. Pengekalan hubungan mata secara mengurut adalah penting untuk komunikasi dan mengenali isyarat bayi. Okay, so bagi saya sesi urut dengan bayi ni adalah sesi bonding. Sesi bonding untuk berikan mesej yang bayi kita ni diberi perhatian. Bayi yang mendapat perhatian daripada ibu dia. So jangan lepaskan peluang untuk mengurut bayi. Sometimes simple-simple je. Tak perlulah nak kompleks sangat, sebab kadang-kadang I think it's a good 10-20 minutes dah cukup. Kan? So bila bayi dah relax, so dia tidur pun cukup. Okay? So faedah-faedah mengurut, menyokong proses ikatan bonding, okay, melegakan tekanan otot disebabkan oleh motor skills acquisition, menenangkan bayi dan melegakan simptom kolik, menyumbangkan kepada perkembangan otak dan motor serta keyakinan diri dan membantu bayi mempelajari postur yang betul dan cara pergerakan. So teknik mengurut ni juga is a communication skill. Okay, bagaimana kita menyatakan rasa kasih dan sayang kita kepada bayi kita. Right, so itu dia antara persediaan yang boleh ibu dan bapa lakukan sebelum menyambut kelahiran cahaya mata. Right, so I think itu saja perkongsian saya untuk hari ini. I find it beneficial sebab those days masa kita hamil, kita tak dapat banyak sangat information di hujung jari. Kita kena baca, so banyak membaca dan banyak bertanya orang tua sebab kadang-kadang orang tua ni dia banyak mitos-mitos pula. Okay, jadi dia bertentangan dengan fakta sains dan sebagainya. So saya sangat suka kepada pembacaan, proses pembacaan bagi saya menambahkan sedikit ilmu pengetahuan yang kita boleh
aplikasikan bila kita menerima bayi kita. Okay, so I think itu saja dari saya untuk hari ini. So please take care and stay safe. Jadi sebelum saya undur diri, saya mohon untuk wawarkan yang kami akan mengadakan kursus terapis berpantang secara bercuma dan kita mencari peserta yang benar-benar berminat dalam bidang penjagaan wanita pantang. Okay, saya tak suka kalau mereka ini hanya seminar jangkis, kerana bagi saya ilmu yang nak diberikan tu perlu dipraktikkan. Okay, so perlu dipraktikkan. Okay, so jika berminat untuk menyertai kursus ini boleh hubungi maklumat yang tertera ataupun menghubungi saya untuk mengetahui jika masih ada slot kosong untuk puan-puan untuk belajar. Okay, so ini saya galakkan kepada mereka yang benar-benar berminat. Okay, I think itu saja dari saya. So take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.